Hello, hai, Assalamualaikum semua. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Sains anda, Cikgu Safa. Okay, kepada siapa saja yang baru menonton live ini, okay, saya memperkenalkan diri saya, Safa Muhammad Saleh, merupakan cikgu di Azhara Home Tuition and Quranic Home Base. Okey, tujuan kami membuat live ini adalah untuk membantu seramai mungkin pelajar-pelajar maupun anak-anak anda untuk mendapatkan tips-tips ringkas ataupun nota-nota ringkas berkenaan dengan subjek-subjek yang mereka ambil. Okey, supaya mereka mendapat A dalam setiap subjek yang mereka duduki. Okey, tanpa membuang masa, okey, cikgu akan membincangkan topik pada hari ini ialah topik berkenaan haiwan. Okey, tapi haiwan ni banyak. Okey. Jadi topik apa yang cikgu nak bincangkan? Okey, pada topik kali ini cikgu nak bincangkan mengenai sistem pernafasan haiwan dan juga jenis haiwan. Maksudnya jenis haiwan tu dia kelas haiwan, dia terbahagi kepada beberapa jenis haiwan. Okey, jadi pertama sekali cikgu nak menerangkan sedikit. Okay, haiwan ini juga dia seperti manusia, haiwan juga bernafas dan mereka juga makan. Dia memerlukan makanan untuk mereka hidup. Okay, jadi apakah organ pernafasan haiwan ni? Okay, haiwan ada 4 jenis organ pernafasan, iaitu peparu, insang, kulit lembap dan spiracle. Okey, untuk peparu, kita pergi kepada peparu. Peparu ni kebiasaannya adalah haiwan yang besar ataupun dikenali sebagai haiwan mamalia. Okey, selain daripada mamalia, haiwan yang mempunyai pernafasan menggunakan peparu adalah burung. Okey, mamalia. Okey, ada juga seperti ikan yang bernafas menggunakan peparu seperti ikan paus, dolphin dan ikan hiu. Okey, mamalia tu apa? Mamalia ni dia adalah haiwan yang berdarah panas dan dia mempunyai tulang belakang. Okey, dan kebiasaannya mamalia ni adalah haiwan yang berkaki 4, selain daripada burung dan ikan lah. Burung dia berkaki 2, manakala ikan tiada kaki. Okey, dan macam cikgu cakap, mamalia ni dia lebih kepada haiwan yang berkaki 4 dan dia melahirkan anak. Okey, itu adalah mamalia. Okey, yang kedua adalah organ pernafasan yang kedua adalah kulit lembap. Okey, kulit lembap ni kebiasaannya adalah digunakan oleh haiwan yang berdarah sejuk. Okey, dan dia tak semestinya seperti reptilia, tak. Untuk haiwan yang menggunakan kulit lembap, okey, dia adalah seperti cacing, katak dan salamander. Okey, katak dan salamander ni dia adalah haiwan amfibia. Okey, amfibia ni maksudnya dia memerlukan kawasan yang lembap. Okey, sebab tu dia menggunakan pernafasan secara kulit lembap, di mana oksigen dia akan meresap melalui kulit yang lembap mereka. Selain daripada amfibia, kita ada cacing dan cacing. Okey, kalau ulat dia bergantung. Ada yang ulat menggunakan spiracle, ada ulat yang menggunakan kulit lembap. Okey, kalau kulit lembap kita seperti cacing lah, ia bernafas menggunakan kulit lembap. Okey, masuk kepada ulat tadi, spiracle. Okey, spiracle ni dia lebih kepada haiwan yang menggunakan pernafasan spiracle ni adalah kebiasaannya adalah serangga dan juga haiwan-haiwan yang kecil seperti semut, belalang, laba-laba. Okey, macam ulat. Okey, ulat macam cikgu cakap, ulat dia ada bergantung pada jenis ulat. Okey, spesies ulat. Okey, seperti macam ulat beluncas, dia bernafas menggunakan spiracle. Okey. Dan macam cikgu cakap, spiracle ni dia haiwan yang menggunakan spiracle ni lebih kepada haiwan yang kecil. Lebih senang kata adalah serangga. Okey, menggunakan spiracle. Okey, kita dah pernafasan menggunakan peparu sudah, pernafasan menggunakan kulit lembap sudah, spiracle sudah, dan yang terakhir adalah pernafasan menggunakan insang. Okey, haiwan yang menggunakan pernafasan insang ni, dia bukan kebiasaannya, adalah haiwan yang berada di dalam air, iaitu ikan. Okey, segala jenis ikan dia akan menggunakan pernafasan menggunakan insang. Okey, seperti macam ikan talapia, ikan haruan. Okey,
Kalau di laut kita ada ikan kembung. Okey, jadi melainkan kecuali ikan yang jenis mamalia seperti yang macam cikgu cakap tadi, iaitu ikan paus, ikan hiu dan ikan dolphin. Dia tidak menggunakan insang. Haiwan tersebut menggunakan peparu untuk bernafas. Okey, jadi itu adalah jenis pernafasan. Okey, macam cikgu cakap tadi, cikgu nak terangkan sikit mengenai kelas-kelas haiwan. Okey, kelas haiwan dia terbahagi kepada dua, iaitu haiwan vertebrata dan haiwan intervertebrata. Okey, apa itu haiwan vertebrata dan apa itu haiwan intervertebrata? Okey, haiwan vertebrata ni bermaksud adalah haiwan yang vertebrata. Vertebrata maksudnya haiwan yang mempunyai tulang belakang. Dan haiwan yang jenis mempunyai tulang belakang ni pecah kepada 3 kumpulan. Okey, iaitu mamalia. 4 kumpulan, iaitu mamalia, reptilia, amfibia dan burung. Okey, jadi semua keempat-empat ni dia dia terdiri dia termasuk dalam kelas haiwan vertebrata. Okey. Lupa lagi. Ikan juga termasuk dalam vertebrata lah. Okey, dan lagi satu adalah haiwan intervertebrata. Intervertebrata ni maksudnya haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang ni kebiasaannya adalah haiwan-haiwan yang kecil seperti serangga, okey, lain seperti ulat, semacam siput. Okey, kalau ketam dia adalah haiwan intervertebrata, dia tiada tulang belakang. Okey, itu adalah ketam. Okey, jadi macam cikgu cakap, haiwan ni dia banyak sangat subtopik. Jadi untuk pengkelasan haiwan, okey, macam mana kita nak mengenal pasti, okey, itu tunggu sesi live yang akan datang, okey, daripada cikgu juga. Okey, cikgu harap nanti sesi yang akan datang anak-anak semua dapat melihat sesi live yang akan datang lah. Okey, jadi itu sahaja perkongsian dari cikgu untuk sesi live kali ini. Okey, sebarang pertanyaan ataupun sebarang topik yang ingin dibincangkan bolehlah tulis di ruangan komen. Okey, dan jangan lupa like, share dan komen di ruangan komen. Okey, dan kepada ibu bapa yang inginkan perkhidmatan kami, bolehlah layari di Facebook rasmi kami, iaitu Facebook Azhara Home Tuition and Quranic Home Base. Okey, sebelum cikgu mengakhiri live ini, okey, di Azhara Home Tuition kini ada satu promosi hebat di mana kelas persediaan 2021. Okey, di mana promosi ini hanya 30% diskaun, okey, yang bermula daripada Disember 2020 hingga Februari 2021. Jadi sebarang pertanyaan bolehlah layari di Facebook kami ataupun tekan saja di link yang telah disediakan. Okey, sekian saja dari cikgu. Okay, Assalamualaikum. Bye.